detik-detik terakhir perlawanan kemuncak dalam siri downhill Liga Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Selamat kita bersama dalam siaran secara langsung perlawanan akhir downhill Piala Malaysia. Malam ini menemukan dua pasukan terbaik negara kerana malam ini mereka akan bertarung buat kali yang terakhir apabila hari ini mereka akan mencari kejayaan dalam pertandingan paling berprestij dan paling unggul dalam sejarah bola sepak negara. Selangor Darul Ehsan juara 2 kali berturut-turut menentang pasukan Pahang pada perlawanan akhir yang rasanya adalah antara perlawanan yang boleh kita anggapkan terbaik setakat ini kerana ianya menemukan dua pasukan yang paling berprestij dan juga sudah pun bersiap sedia untuk menghadapi antara satu sama lain. Baiklah saudara, kita tinggalkan seketika Stadium Shah Alam ini. Selepas kita mendengar pesanan penaja rancangan, saudara akan kembali bersama saya di Stadium Shah Alam dan juga puluhan ribu peminat-peminat bola sepak untuk sama-sama kita mengikuti kemuncak downhill bola sepak Piala Malaysia Selangor menentang Pahang dalam perlawanan akhir. Langsung dari Stadium Shah Alam, final downhill Piala Malaysia 1997. Ulangan perlawanan akhir downhill Piala Malaysia 1995 yang juga menemukan pasukan yang sama, tetapi ketika itu dimenangi oleh Selangor dengan 1-0 hasil jaringan penyerang import mereka dari Australia, David Mitchell. Dan kali ini saya percaya dendam begitu membara di kalangan pemain-pemain Pahang Darul Makmur yang mahu menebus kampaan pasukan mereka. Stadium Shah Alam hari ini diwarnai dengan warna merah kuning dan juga hitam putih, melambangkan sokongan setia kepada kedua-dua pasukan. Penyokong-penyokong, penonton-penonton yang berada di Stadium Shah Alam ini sejak jam 5 petang lagi. Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong berkenan cemaduli untuk sama-sama menyaksikan perlawanan akhir ini. Baru sebentar tadi Baginda diperkenalkan kepada pemain-pemain Selangor Darul Ehsan yang sebentar lagi akan dapat kita lihat siapakah hulu balang mereka di atas padang. Sementara itu, pengadil perlawanan Nik Ahmad Haji Yaakob, pengadil kelahiran daerah Bacok, Negeri Kelantan, berusia 42 tahun, diberikan penghormatan mengadili perlawanan ini. Rasanya tidak perlu diperkenalkan lagi Nik Ahmad kepada kita, dan beliau akan dibantu oleh Anwar Abu dan juga Mat Lazim Awang Hamad. Manakala seorang lagi pengadil FIFA dan berpengalaman, Nazri Abdullah, selaku pengadil simpanan. Hujan renyai yang turun sejak tengah hari tadi membasahi stadium ini, tetapi tidak dapat memadam kehangatan Stadium Shah Alam. Pelbagai wajah, pelbagai reaksi, pelbagai gelagat yang boleh dapat dilihat pada perlawanan hari ini. Pengasahan siapakah yang beraksi untuk Selangor hari ini adalah pemain-pemain yang sama yang sering mendapat kepercayaan Steve Wicks. Kembalinya Christopher Kiomia mengenepikan Syahril Arshad dalam kesebelasan utama, dan inilah pemain-pemain yang juga mendapat kepercayaan Steve Wicks dan juga Selangor pada peringkat separuh akhir ketika mereka mengalahkan pasukan Perlis dengan 2-0. Pahang Darul Makmur begitu juga, kesebelasan yang sama ketika menumbangkan Brunei Darussalam. Pasukan pimpinan Jurgen Ilassen dan juga Zolz Baksini pastinya mahu menebus kekecewaan, dan kali ini mereka dianggap sudah cukup bersedia untuk memadam kemantapan pasukan Selangor. Dan kita cuba perhatikan bagaimanakah corak permainan yang akan dipamerkan oleh kedua pasukan. Zainal Abidin Hasan selaku sweeper,
dibantu oleh Jeff Hopkins dan juga Ashraf Hanafiah. Manakala Mehmet Durakovic, Nazaf Hizan, Rizal Hassan, Asmawi Bakri dan Aizal Labin menguatkan barisan tengah sambil Christopher Kiomia dan juga Azman Adnan mengepalai barisan serangan. Kembalinya Muazzar Mohamad selepas sekian lama berehat panjang akibat kecederaan lutut yang memaksa beliau dibedah. Menguatkan lagi keazaman Pahang Darul Makmur sambil pemain-pemain yang mendapat kepercayaan Jürgen Ilassen pasti Emmanuel Ampiah. Kofi Ampiah, pemain yang pernah bersama dengan Jürgen Ilassen ketika dalam pasukan kebangsaan Ghana dan juga pasukan Al Hayyan di Qatar. Dia menggantikan Raksidenes, pemain import dari Hungary yang diketepikan selepas berakhirnya musim Dunhill Liga Perdana. Sekali lagi penghormatan untuk penonton-penonton dan juga tetamu-tetamu kehormat pada malam ini. Lima minit yang pertama, saya percaya menjanjikan sesuatu yang berharga untuk penyokong kedua pasukan. Agak malang malam ini saya tidak ditemani oleh Dahlan Makmur yang seharusnya bersama saya, tapi atas sebab-sebab dan juga urusan pribadi Dahlan tidak dapat bersama. Namun bagi pihak semua kru yang bertugas, kami doakan agar Dahlan akan dapat menyelesaikan masalahnya. Dato' Dr. Yusof Ali, Jürgen Lassen, Zami Ibrahim, dan inilah pemain-pemain pasukan Selangor Darul Ehsan, pemain-pemain simpanan yang pada tahun lalu seperti Syaril Arsyad, Mohamed Mokhtar adalah antara pemain-pemain yang mewajahi perlawanan akhir ketika mereka menewaskan Sabah 5-4 menerusi sepakan penalti. Hadi Tahir, penjaga gol berusia 22 tahun. Sebelum ini tidak siapa mengenali Hadi Tahir, tetapi malam ini beliau adalah penjaga gol ketiga yang diperkenalkan oleh Camp Selangor pada perlawanan akhir Dunhill Piala Malaysia yang dimulakan oleh Nik Ahmad Yaakob dengan Pahang berjersey putih membuat sepak bola. Lima minit yang pertama begitu getir. Pasukan manakah yang lebih dahulu menyesuaikan diri dengan keadaan perlawanan akhir? Kamaludin dan Azman Adnan meniti di bibir peminat bola sepak kerana masing-masing mahu menyaksikan kemuncak kehebatan mereka pada malam ini. Persoalannya, apakah beliau boleh, apakah Azman atau Azizul mampu, akan terjawab pada malam ini. Terlepas Asmawi Bakri, Zul Hamizan, Zainal Abidin Hassan beraksi kali ke-10 pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Sudah terlalu matang, sudah terlalu masak dengan senario seumpama ini. Mengemudi pasukan lamanya. Sepakan penjuru yang pertama perlawanan milik pasukan pelawat, milik pasukan Pahang Darul Makmur. Syahrudin Rosdi akan mengambil sepakan ini. Sekali lagi kepala Zainal Abidin Hassan yang menjadi penyelamat. Azharuddin Aziz mencari ruang. Kiomia. Rizal Hassan sudah membuka laluan, meminta bola dari Kiomia. Asmawi membuat overlapping.
Tidak offside. Rizal. Dan kali ini giliran pasukan Pahang pula yang bertahan. Masing-masing sudah mendapat satu sepakan penjuru. Muazzar Muhammad, saya dimaklumkan beliau masih lagi belum dapat melupakan bagaimana Michel dapat membuat sentuhan terakhir pada tahun 1995. Sementara itu pula Jack Hopkins mengalami kecederaan. Pemain yang mempunyai pengalaman yang begitu luas, pemain yang berasal dari Swansea. Ini ialah Kofi Anpiah. Dalam tempoh 3 minit yang pertama, Pahang yang menguasai permainan. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan padang yang sedikit lembap. Syarul Nizam Shahad, tackle yang lambat dilakukan oleh Rezal Hassan. Zolbach mengambil sepakan yang pendek pada Kofi Anpiah. Dia terkilan untuk beraksi bersama Selangor pada perlawanan akhir pada musim 93 dan 94. Sekadar langkah ke peringkat separuh akhir. Sentuhan pertama dari pemain yang dikatakan mengalami kecederaan, Azman. Agak lama kawalan Azman, tapi Aizal Amin membantu dengan membuat cross. Terbuat kehantaran Papos dilakukan oleh Aizal Amin. Wicks tidak senang duduk. Adi Tahir belum dapat merasai percubaan sama ada dari Azizul ataupun dari Syarudin Rosdi. Dengan Izban Borsos diketepikan, dia tidak cergas 100%. Saya percaya khidmatnya pasti akan diperlukan apabila Pahang menghadapi kebuntuan. Sedikit salah faham berlaku di tepi padang yang menyaksikan perlawanan tergendala seketika. Acap kali Pahang melancarkan serangan di bahagian Asmawi Bakiri, bek kanan pasukan Selangor. Leka Kofi Anpiah disambar dari belakang oleh Azman. Tidak offside. Christopher Kiomia. Syarul Nizam dan Kofi Anpiah masing-masing cuba menenangkan keadaan. Kiomia terlepas untuk menyentuh betul-betul di hadapan pintu gol tadi. Hampir 7 menit persembahan perlawanan akhir belum dapat dirasai. Tetapi kita lihat terlebih dahulu bagaimana Kiomia tadi yang dapat meninggalkan Khairul Niza sampai yang lebih pantas. Pemain yang pernah
bersama dengan skuad kebangsaan Ghana pada tahun 93 dan 94. Emmanuel Kofi Ampiah, kehadirannya jelas memantapkan barisan pertahanan sehingga pasukan Pahang menjadi pasukan pertama dari kumpulan B layak ke peringkat separuh akhir. Clearance yang liar dari Jeff Hopkins. Dapat melepaskan diri, tolak-menolak berlaku. Asmawi Bakiri, pemain yang menjaringkan gol kedua. Gol yang jelas meretap semangat Perlis di Stadium Shah Alam ini pada separuh akhir yang pertama. Mengasak Zulhamizan Zakaria. Berjaya. Sekali-sekala mahu naik ke atas untuk membantu. Cukup berhati-hati kedua-dua pasukan ini. Selangor seakan-akan lebih menumpukan perhatian terhadap counter attack, terutamanya mengharapkan larian pantas Azman Adnan. Rizal, Azman, Aizal Amin. Wajah-wajah baru dalam peranan akhir dan Danhil Piala Malaysia. Mudah untuk Kofi Ampiah. Offside kali yang pertama berlaku pada peranan ini. Christopher Kiomya tersenyum saja beliau, mengakui bahawa beliau berada pada posisi offside. Cuba menarik perhatian pengadil dengan mengatakan bahawa Syarul Nizam Shahad berada di barisan terakhir pasukan Pahang tadi. Syarudin Rosdi, lontaran ke dalam untuk Pahang Darul Makmur. Syarul Nizam. Satu hadangan yang agak keras. Ashraf terus diberikan kad amaran. Pemain yang pertama mendapat kad kuning pada peranan akhir Danhil Piala Malaysia ke-31. Mengakui akan keadaan itu memang sukar. Jadi Ashraf, pemain pertama, menerima hadiah dari Ning Aman Yaakob. Sepakan ini memang bahaya. Zolbaks berupaya untuk melakukan sesuatu, namun tidak. Dengan sedikit salah faham berlaku bersama rakan sepasukannya, Zulhamizan Zakaria. Hadi memang tidak akan mengambil sepakan gol. Ya, banyak dibantu oleh Aizal Amin maupun Jeff Hopkins serta Ashraf Hanafiah.
Rizal, Yomya untuk Rizal Hassan. Bola seakan terkena tangan, tapi permainan diteruskan. Rizal mendakwa sepakan penjuru seharusnya diberikan kepada pasukan Selangor. Sukar untuk diperkatakan. Bantu pengadil Mat Lazim Awang dari Terengganu yang lebih hampir. Malah Niamat juga sempat mengerling ke arah pembantunya tadi untuk mengetahui apakah benar-benar terkena tangan Rizal. Siapa yang menjadi mastermind pada perlawanan ini? Zolbak sentiasa diapit oleh Mehmet Durakovic. Suhaimi Muhammad Noor. Azizul terpaksa turun ke bawah untuk menerima hantaran. Bijak larian yang dilakukan oleh Jalaluddin tadi dipintas oleh bekas rakan lama Zainal Abidin Hassan. Kembali dalam kawasan Selangor ketika ini. Split passing dari Zolbak dipintas oleh Zainal. Pemain-pemain berpengalaman jelas dapat menguasai perlawanan ini. Advantage diberikan kepada Pahang yang tidak digemari oleh penyokong-penyokong Selangor. Nazab Hizan, 3 pemain menunggu di tengah. Azman dalam kotak penalti. Dapat ditampan oleh Khairul Niza. Jurgen Larsen memang mengakui betapa bahayanya Azman Adnan. Zainal sekali lagi. Jelas terlalu matang beliau. Rupas Yomya dapat meninggalkan Khairul Niza. Barulah ada suasana perlawanan akhir. Walaupun belum ada percubaan-percubaan ke arah pintu gol. Jalaluddin, lambungan ke dalam kotak penalti. Tidak disentuh oleh Hadi Tahir. Sudah 15 minit. 22 pemain bertarung. Satu percubaan pun belum menepati sasaran. Bermakna tanpa sebarang jaringan ketika ini. Taran yang menggelirukan yang dilakukan oleh pemain Pahang di seberang padang sebentar tadi, iaitu Jalaluddin Jaafar. Syarudin, bekas pemain skuad Olimpik Negara di bawah bimbingan Claude Leroy. Wira bagi Pahang pada Sukan Malaysia tahun lalu. Mereka mengalahkan Selangor dengan 2-1. One touch football yang menarik dari Pahang ketika ini. Zolbak lantaran cuba mencari Zul Hamizan. Azman dapat melepaskan diri. Dua pemain mengapit Azman Adnan. Tidak ada sepakan penalti. Nik Ahmad lebih berpengalaman. Sekali lagi debaran yang cukup dirasai oleh penyokong-penyokong dan kem Pahang melihatkan gelagat dan aksi Azman Adnan. Muazzar memberanikan diri menyelamatkan pintu golnya, tetapi Selangor dihadiahkan sepakan penjuru yang kedua. Nazam Hizan akan mengambil sepakan ini. 5 pemain menunggu di tengah.
Sentuhan dari Muazzar. Asmawi, bahaya untuk Pahang. Hopkins masih kekal di atas, meninggalkan Aizal, Ashraf dan Zainal Abidin Hassan. Giliran Pahang. Azizul, Jalaluddin Jaafar. Antara sia-sia. Seharusnya boleh menunggu lebih ramai lagi rakan berada di dalam kotak penalti terlebih dahulu, barulah membuat crossing. Dan kita lihat sekali lagi, Azman diapit oleh Kofi Ampiah dan juga Khairul Nizar. Susulan daripada serangan itu, Komia pula muncul dari arah belakang, mendakwa dijatuhkan dan dihadang oleh Muazzar, tetapi bukan sebagai penalti, sebaliknya sebagai penjuru saja pada pasukan Selangor sebentar tadi. Durakovic. Mehmet juga berpengalaman, mahu menjadi pemain import pertama, memenangi 3 medal dan Hil Piala Malaysia 95 dan 96, tersusun rapi di rumahnya, mencari yang ketiga pula. Zolbaks, melayang rembatannya. Dead ball specialist ketika bersama pasukan Selangor, dengan rembatan yang cukup kencang. Apakah tepat? Tersasar di sebelah kanan Hadi Tahir. Yang Lassen mengatakan bahawa dia tidak nampak pasukan Pahang sebaik tiba di Kuantan, tetapi dengan pengalaman yang ada, saudara dapat lihat dalam tempoh 30 saat tadi, hantaran-hantaran di antara celah-celah pemain dapat dilakukan oleh Pahang. Dan ini saya percaya akan memaksa Nazak Hizam serta Mehmet Durakovic lebih bekerja keras untuk sama-sama mencabar barisan tengah pasukan Pahang yang nyata lebih berfungsi. Pendek. Khairul Nizar mencari Syarudin. Agak lambat depan whistle dari Nick Ahmad. Pegawai-pegawai di bangku simpanan Selangor sudah pun bingkas bangun membuat protes. Bentasan dari Kofi Ampiah. Backheel yang agak perlahan. Reza Hassan, peluang untuk beliau. Jika tidak, pemain yang berusia 21 tahun ini akan menjadi wira pada separuh masa yang pertama. Dia tidak gugup walaupun baru pertama kali beraksi pada perlawanan akhir. Rembatannya terus ke arah penjaga gol Pahang, Muazzar Mohamad. Benteng Pahang sedikit goyah, perlu diperbaiki, terutamanya Khairul Nizar, Haji Sahad yang juga melakukan debutnya dengan pasukan utama Pahang pada perlawanan Liga tempoh hari. Perlu berhati-hati, perlu menenangkan diri dengan keadaan permainan ini. Khairul Nizar
Kerana sudah beberapa kali Kiomya dapat melepaskan diri, Kofi Ampiah juga seakan-akan gugup apabila melihat Rizal dan juga Azman menggunakan speedingnya, aset paling penting dimiliki oleh kedua pemain Selangor itu. Di seberang sana Azman membuat hantaran terus, percubaan yang dilakukan oleh Azman. Sipi di sebelah kiri, split passing Selangor juga hampir menjadi. Ada pemain yang terbaring di tengah padang, tetapi perlawanan diteruskan. Azman bertindak pantas. Inilah dia pemain yang sedang juga mencari medal ketiga dalam pertandingan downhill Piala Malaysia. Menjadi wira Selangor pada perlawanan akhir downhill Piala FA. Gol kemenangannya membolehkan Selangor menjulang Piala FA kali yang kedua, mengalahkan Pulau Pinang 1-0 di Ipoh Ogos lalu. Rizal Hassan diusung keluar. Selangor dengan 10 pemain. Mungkin Syaril Arsyad akan memberikan tugas kalau Rizal tidak dapat terus beraksi. Sarudin Aziz juga kembali dalam kesebelasan utama selepas tersisih sekian lama. Charudin Rosdi, kawasan tengah milik pasukan Pahang ketika ini. Sedikit kesilapan yang berlaku. Karol Liza tarik Christopher Kiomya, kad kuning untuk pemain muda Pahang yang juga mempunyai satu nama samaran yang agak unik, iaitu Yo. Di kalangan rakan-rakannya jelas menarik Christopher Kiomya. Rizal sudah kembali ke padang. Offside pemain Selangor sebentar tadi ialah Kiomya. Steve Wicks, jurulatih yang berasal dari England. Beraksi untuk pasukan kedua England sebanyak 4 kali sekitar tahun 70-an. Advantage diberikan kepada Selangor walaupun Jalaluddin Jaafar offside tadi. Berjaya sekali lagi Kiomya menewaskan Karol Liza. Namun begitu hantarannya cuba mencari Azman, sudah dapat dibaca oleh Kofi Ampiah. Laran akhir begitu pantas, tanpa sedetik pun mampu penyokong-penyokong berehat, kerana bola sering turun naik ke kawasan Pahang, ke kawasan Selangor, kembali ke kawasan Selangor. Bijak hantaran dilakukan oleh Zolbax tadi. Chesting yang dilakukan, mencari Azizul, lambungan terkena palang.
Dari sudut yang begitu sukar, dia diapit oleh dua pemain. Zolbaks nyata menjadi duri dalam daging. Lambungan yang dilakukan. Hadi sudah tertewas, palang menyelamatkan pintu gol Selangor. Tandukan yang tidaklah begitu kencang, tetapi mendebarkan. Stadium ini nyata dipenuhi oleh penyokong-penyokong Selangor, penyokong-penyokong setia Pahang. Saya percaya selain yang berada di sini turut menyaksikan juga di kaca TV anda. Kita sedang dihiburkan dengan satu perlawanan yang saya rasa agak mendebarkan juga. Kedua pasukan begitu berhati-hati dalam setiap langkah yang diatur. Hopkins, Azharuddin, Syarul Nizam, Jalaluddin Jaafar. Pemain-pemain Pahang bertukar-tukar hantaran. Keyakinan mereka untuk memegang bola begitu lama jelas ketara. Hantaran pendek dari mereka ketika ini. Offside. Adalah Jalaluddin di seberang sana. Penjaga garisan kedua Anwar Abu, yang betul-betul berada di hadapan dan juga di belakang Jalaluddin sedikit saja. Ahmad pengadil yang bertugas pada separuh akhir kedua di Bandar Seri Begawan membabitkan Pahang dan Brunei. Pun melayangkan dua kad kuning, Ashraf dan juga Khairul Niza. Mustafa, pemain muda dari Pahang. Azizul sebentar tadi dengan tandukan yang terkena pala. Aizal Amin menolak berlaku. Pahang juga menyandarkan kecergasan di kalangan pemain-pemain mereka sebagai senjata malam ini. Kiomia biasa habis-habisan sehingga tercabut kasurnya. Shielding dari Rizal. Nazab terlepas. Kesilapan dari Azharuddin Aziz. Terleka Asmawi Bakri tadi. Lambat juga Suhaimi tadi, pemain yang ditugaskan untuk mengawal Azman Adnan. Cantik larian dari Christopher Komia, agak jauh hantaran dari Asmawi. Cuba untuk meninggalkan Kofi Ampiah. Tadi pertama beraksi pada perlawanan menentang pasukan Johor dalam dan Liga Perdana. Azman, cubaan terus dari Azman Adnan. Juga itu adalah satu tindakan bijak sebenarnya.
Dia tidak mengawal bola ini terlebih dahulu, terus membiarkan bola meluru ke arah kotak penalti Pahang. Zainal masih lagi dalam kawasan permainan. Sarudin Aziz tidak mampu melanjutkan pelajaran ke Menara Gading, memilih meneruskan kerjaya selaku pemain bola sepak. Tekanan kepada pasukan Pahang. Kecewa Christopher Kuomia, pemain yang berasal dari Huddersfield Town, memulakan kerjaya dengan pasukan Ipswich Town sebelum berhijrah ke Highbury Arsenal. Walaupun tidak pernah beraksi pada perlawanan akhir di Stadium Wembley, tapi penampilan dalam perlawanan akhir dan Piala Malaysia ini rasanya lebih bermakna. Rata-rata menyokong pasukan Selangor menganggap dia adalah pilihan terbaik berbanding Tony Cottee. Mengemudi barisan tengah Pahang dengan agak berkesan ketika ini. Nyata sekali strategi yang cuba digunakan oleh Steve Wicks dengan tidak membabitkan barisan midfield Selangor, belum mendatangkan kesan. Kerana pada pemerhatian saya, Nazam Hizan dan juga Mehmet Derakovic lebih banyak mengawasi pergerakan Zolbaks dan juga Syahrudin Rosdi. Zalamin jarang terbabit dalam pergerakan pasukan Selangor. Hopkins sekali-sekala naik ke atas mencari Azman. Jaringan pertama yang dapat diperolehi pada perlawanan akhir ini, saya percaya akan terus merancangkan suasana dan juga memberikan keyakinan kepada mereka yang memperolehinya. Zolbak sekali lagi bijak, dan Azizul lambungannya agak sia-sia. Bola masih lagi dalam kawasan permainan. Damai dari Zul Hamizan, permainan diteruskan, tackle keras dari Jeff Hopkins. Sliding tackle yang dilakukan oleh Hopkins. No nonsense, itulah falsafahnya ketika bermain. (16 caps antarabangsa untuk pasukan Wales. Dengan klub terakhir ialah Reading, bahagian 2 Liga Inggris. Sebelum turun ke negara kita menggantikan Christopher Mandla. Sebenarnya
Mezol, Zolbac, Asmawi juga ingin menguji Zolbac. Selangor mengasak dari kiri dan kanan. Meskio dari Syarul Niza yang belum dapat menyesuaikan diri dengan suasana perlawanan. Syarudin terupas untuk Zul Hamizan. Kembali kepada Zul Hamizan. Satu tap saja yang dilakukan oleh Syarudin Rosdi. Corak permainan ala Scandinavian yang mahu dipamerkan oleh Pahang. Sentuhan Jürgen Larsen. Syarudin menanduk. Ketinggiannya tidaklah seberapa, sederhana sahaja. Kita lihat Jürgen Larsen memperhatikan situasi itu tadi. Itulah gelagat jurulatih yang tidak gemar berbicara selain daripada bola sepak. Langsung tidak ada pengetahuan tentang bola sepak Malaysia. Tapi sekarang saya percaya beliau sudah matang. Azman, ini peluang untuk Selangor kerana Kofi Ampiah agak jauh meninggalkan barisan pertahanan. Suhaimi Muhammad yang lebih bersedia, tetapi hantarannya tadi kurang berhati-hati. Tahun 1995, barisan di atas kertas Pahang Darul Makmur nampak lebih mantap. Ego Shikrin, Gasero adalah dua nama pemain import. Sambil ketika itu dibantu oleh Zainal Abidin Hasan, Zul Hamizan dan juga Azharuddin Aziz. Pemain-pemain Selangor hanya memerhatikan saja. Bermahathir Lela, pasukan berjersey putih, bertukar-tukar hantaran. Syarudin licik terus ke dakapan Hadi. Muntah seketika recovery yang pantas dari Hadi. Suhaimi, menit saja lagi tinggal untuk kedua pasukan mencari jaringan berharga. Ada suara yang sedang mengikuti peranan ini. Diharapkan terhibur dan berpuas hati dengan persembahan 22 orang hulu balang mewakili negeri Selangor dan juga Pahang Darul Makmur. Kerancakan perlawanan ada batasnya. Dari pantas bertukar sederhana, perlahan tiba-tiba saja hidup dengan counter attacks terutamanya dari pasukan Selangor Darul Ehsan. Possession football dari Pahang Darul Makmur. Dua corak permainan yang cukup berbeza. Nizam Sahad, Zolbac sekali lagi.
Mehmet Durakovic seakan-akan terpaksa berpuas hati dengan gerak geri Zolbaks ketika ini. Permainan diteruskan oleh pengadil. 3 lawan 3 sekarang. Tempohan keras dari Suhaimi. Azman cukup berhati-hati dalam setiap pergerakannya. Buku lalinya cukup membengkak semalam. Wicks juga risau. Takut-takut ayam tambatannya cedera lagi. Terjahan keras Suhaimi yang mencari hadiah perkahwinan paling istimewa 25 Desember nanti. Aizal, Mustafa Kiomia saja yang mencabar. Sepakan penjuru pada minit-minit akhir separuh masa yang pertama ini pada pasukan Selangor. Pada perkiraan saya 3 yang dimiliki oleh Selangor berbanding 1 saja untuk Pahang. Nazam Hizan, akhir yang keempat bagi dirinya sepanjang musim ini. Tidak ada siapa yang mencabar Muazzar. Komunikasi antara beliau dengan rakan-rakan pertahanan yang penting untuk mencari jalan selamat. Muazzar yang berusia 32 tahun ini terpaksa menepis bola keluar. Aizal pula di seberang padang. Kali ini barulah terus kedakapan Muazzar. Peraturan baru bola sepak yang dikeluarkan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA tidak membenarkan penjaga gol memegang bola terlalu lama. Sebenarnya menyukarkan penjaga gol yang terpaksa bertindak secepat mungkin. Sambil itu sepakan percuma di luar kotak penalti. Ini yang amat bahaya. Kiomia yang berjaya mendapatkan sepakan percuma untuk pasukan Selangor. Moza sekarang ini menghadapi tugas yang berat. Pemain-pemain Selangor masing-masing mempunyai keyakinan untuk mengambil sepakan ini. Aizal Lamin sering melakukannya pada latihan. Ini boleh menghasilkan sesuatu sebagaimana yang berlaku ketika menentang pasukan Sarawak. Dari Aizal, sedikit saja. Lewati pintu gol pemain yang berasal dari daerah Kajang. Pada sudut yang lain jelas nampak begitu jauh sekali. Cubaan yang dilakukan oleh Aizal Lamin, baru berusia 22 tahun. Dalam tempoh 5 menit terakhir, Pahang bertahan. Ketika ini kembali mengasah. Syahrudin Rosdi tidak dapat memikul tanggungjawab selaku twin striker dengan Azizul, kerana kebiasaannya beliau sering saja membantu Borsos, Isban Borsos dan juga Azizul. Tapi itulah general perlawanan akhir ketika ini. Zolbaks, Aizal Lamin menggeleng-geleng kepala kecewa kerana percubaan dan juga peluang terbaiknya tidak menepati sasaran. Sambil Azizul Kamaluddin sebentar tadi menggamarkan suasana dengan tandukannya terkena palang. Itulah segelintir kisah
dari Stadium Shah Alam untuk 45 minit yang pertama. Kita berehat seketika, balik dulu ke seri pentas, InsyaAllah bersama lagi selepas itu. Dari Stadium Shah Alam, final downhill Piala Malaysia seri ke-31 bagi tahun 1997. Perlawanan terakhir, perlawanan penutup tirai downhill Liga Malaysia musim ini. Dari pemerhatian saya, tiada sebarang pertukaran dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Wicks dan juga Larsen berpuas hati dengan kesebelasan yang sama. Khairul Niza Mustafa yang paling mendapat perhatian, saya percaya, agar tidak terus gugup pada penyertaan dan juga penampilan pertama perlawanan akhir Piala Malaysia ini. Zolbak pula terus diberikan beberapa taktik baru, manakala Zainal, Mehmet Durakovic dan juga Azman juga sudah ditiup semangat yang berbeza untuk menghadapi separuh masa yang kedua ini. Nazab dapat dikeluarkan oleh Suhaimi Momano. Ashraf, selapannya boleh membawa padah tadi, tampanan yang sedikit kuat. Sarudin, main kecil berjiwa besar, bersemangat wajah. Dan Azman, Mazhar cuba meninggalkan posisinya. Suhaimi tolakan bersih. Menurut pandangan Ning Ahmad, Steve Wicks melontar sesuatu ke dalam padang, tidak puas hati. Dia menyapit Rizal Hasan yang sekali lagi cuba menkucak-kacirkan gandengan Kofi Ampiah dengan Suhaimi. Turning yang baik dari Zolbak, lambat membuat tolakan, kembali semula kepada pemain yang berasal dari Hungary ini. Dua cap antarabangsa dengan pasukan kebangsaan Hungary. Zolbak meninggalkan Selangor untuk beraksi dengan pasukan Division 2 Liga Jerman, Borussia Berlin. Ethiopia meninggalkan liga yang lebih berprestige, mencoba nasib di negara kita. Dua perlawanan yang dihadapi sebelum ini di antara pasukan Pahang dan Selangor, berpihak kepada pasukan Selangor dengan satu kemenangan dan satu seri. Perlu berhati-hati. Dia sudah mengutip kad kuning. Kita lihat reaksi dari Steve Wicks, meminta penalti, kad merah. Paham dengan 10 pemain. Longlai langkah anak muda ini. Beraksi dalam kesebelasan utama bermulanya kempen Piala Malaysia. Dia menarik baju Christopher Kiomia. Dalam keadaan
begitu terdesak. Masih lagi belum settle down, masih lagi belum dapat menyesuaikan diri dengan rentak dan gelagat perlawanan akhir. Terus menerima padah. Perlawanan akhir Dunhill Piala Malaysia 93, ada dua pemain menerima kad merah, W. Sundramoorthy dan juga Lee Kin Hong. Kali ini Khairul Nizam Mustafa yang pasti akan lebih matang, tetapi perlu melupakan saat-saat pahit itu tadi, sekurang-kurangnya untuk tempoh seminggu dua ini. Hopkins terus kedakapan Muazzar. Tugas yang begitu berat. Mehmet Durakovic sebenarnya saudara, pemain yang gagal menjaringkan gol menuju sepakan penalti tahun lalu, gagal menewaskan Khairul Azman. Kali ini Muazzar cukup bersedia merebahkan badan di tempat yang betul. Bahang dengan 10 pemain. Gol yang diperlukan belum diperolehi. Sekarang berdepan pula dengan tugas menentang 11 orang pemain. Ini segala-galanya bergantung sejauh manakah kebolehan pemain-pemain Bahang menumpukan sepenuh perhatian terhadap perlawanan ini. Nazab Hizan, satu terupas untuk Christopher Mandla. Azman di sebelah kanannya. Kiomia dan Zolbaks, dua pemain yang mewarnai perlawanan akhir ketika ini. Kiomia dengan larian yang pantas. Syarul Nizam Sahad pula yang ditugaskan mengawalnya. Bebanan berganda untuk Zolbaks. Tapi tiga pemain, tiga tonggak di barisan pertahanan masih dikekalkan. Suhaimi. Bola masih lagi dalam kawasan permainan. Bahang memperlahankan permainan, pakaikan untuk pemain-pemain Selangor. Jelas kedengaran menenggelamkan penyokong-penyokong hitam putih yang juga enggan mengalah, tetap mengibarkan bendera negeri mereka. Azizol, antaran 1-2. Zolbaks, tanding sekali lagi. Syarudin Rosdi, Azharuddin, Ashraf sekarang naik ke atas. Kali yang pertama beliau melakukannya pada perlawanan akhir ini. Nazab Hizan sedikit ambitious karena terus melepaskan rembatan. Sudah berubah corak permainan. Bola masih lagi dalam kawasan permainan, dikawal oleh Rizal. Cross yang dilakukan mencari Azman. Flying header yang jauh dari sasaran sebenarnya, tapi bagi memastikan situasi selamat, Muazzar tetap merebahkan badan. Rizal yang tidak kenal arti penat lelah, antaranya mencari Azman tepat tandukan penyerang kebangsaan itu tanpa disentuh oleh Muazzar.
Penampilan Isban Borsos kian samar, kerana sekarang yang diperlukan oleh Pahang ialah seorang lagi midfielder. Christopher Kiomia, Muazzar bertindak cemerlang, tenang saja mengawal pintu golnya. Hampir 6 bulan dia tidak beraksi. Kali terakhir pada 6 Mei yang lalu di Bandar Seri Begawan sebelum dibedah. Kembali mengetepikan Zuraimi Hassan selaku benteng terakhir Pahang pada 22 November lalu ketika menentang pasukan Perlis dalam perlawanan downhill Piala Malaysia. Pahang menang 1-0. Pemain terbaik perlawanan akhir bersama-sama dengan Azli Syam Ibrahim pada tahun 95. Zulbaks mau menjadi pemain terbaik untuk perlawanan akhir ini pula. Sepakan gol untuk Selangor. Zainal Abidin Hassan saya percaya saudara boleh meneliti sendiri tentang latar belakangnya dalam perlawanan akhir seumpama ini. Zainal juga telah dapat melengkapkan koleksi trofi dan juga medal Piala Sumbangsih sama Pahang dan Selangor. Piala FA baru-baru ini dengan Selangor mengalahkan Trofi Nang 1-0. Piala Malaysia tidak kira. Azman, gerakannya juga terbatas. Kecederaan berkembali. Nazam sekali lagi melakukan percubaan jarak jauh. Keadaan seumpama ini boleh menenangkan Mehmet Durakovic ataupun Nazam Hizan. Kiomia, Aizal Amin. Seberang sana ialah Azman. Trofi Ampiah sudah pun bersedia. Telah banyak kita baca, telah banyak kita dengar, telah banyak kita tonton. Tetapi peranan akhir yang sebenar ialah yang sedang berlangsung ketika ini. Bukan sekadar ramalan. Ramalan yang mengatakan Azman dan Azizul mampu menonjol, nyata meleset setakat ini. Tetapi menepuk tangan mengucapkan terima kasih kepada rakannya yang telah memberikan hantaran sebentar tadi. Dalam pada itu Syahril Arsyad sedang melakukan warming up. Rebana ini dibawa masuk seawal jam 5 petang. Pertukaran tidak dilakukan oleh Steve Wick, saya percaya beliau akan meluangkan seorang pemain pertahanan dan menambah tenaga di bahagian tengah. Zarudin Aziz, Jalaluddin, lembut pergerakannya. Hamizul Hamizan cuba mempamerkan permainan menarik. Berjaya Azizul, permainan begitu keras. Sekarang ini baru menarik. 3 lawan 3. Pihak-pihak biasa oleh Azman.
memastikan bola tidak keluar belakang garisan. Dan dengan Rizal, Christopher Kiomia dan Azman semakin mengancam Muazzar. Ashraf jauh mencari Christopher Kiomia. Isban Borsos dan juga Azhar Kamaluddin sedang melakukan warming up. Kalau Borsos masuk, pencaturan yang baru dilakukan oleh Jürgen Larsen. Muazzar membawa bola keluar. Syarudin Rosdi. Solbach tak sampai di kakinya. Mehmet Durakovic tidak offside. Dan gandengan yang begitu baik, bijak, gerakan Christopher Kiomia meminta bola, terleka Syarul Nizam Shahad, tapi blessing yang dilakukan oleh Kiomia tidak menjadi. Jauh, kita lihat sekali lagi satu blessing cuba memerangkap Muazzar yang lagi sekali menarik nafas lega. Gol untuk Christopher Kiomia pada pertandingan downhill Piala Malaysia ini. Saya percaya beliau akan dikekalkan untuk musim depan. Azizul Hadi yang jarang-jarang sekali diuji dapat menepis bola. Ashraf pula yang bersyukur kerana kelekaannya tadi hampir membawa padah. Bola dihantar sekali lagi ke tengah kotak penalti. Hadi Tahir tidak mahu mengalah dengan kehebatan Muazzar. Azizul yang merembat terus ke arah Hadi Tahir. Dan ini percubaan yang kedua. Syarudin Rosdi melompat tinggi dan kuisan penyelamat, kuisan emas dari Hadi Tahir. Giliran penyokong Selangor diam, dan Pahang pula sekarang ini dengan sepakan penjuru, advantage diberikan kepada Pahang. Tempoh 2 minit yang begitu mendebarkan. Hamizan cross lemah. Cari ruang untuk mengatasi Mehmet Durakovic. Jalaluddin. Alfian naik ke atas. Syarul Nizam Shahad. Azizul. Pemain kedua pasukan ini, terutamanya barisan hadapan, jelas menggunakan larian-larian pantas mereka. True pass yang begitu mengkagumkan setakat ini. Hadi, penjaga gol berusia 22 tahun. Sebelum ini namanya langsung tidak kedengaran. Ramai yang cuba mempersoalkan kebolehan Hadi, bekas penjaga gol klub Mestika Shah Alam.
Tapi dua tindakan beraninya tadi pasti akan dikenang oleh penyokong-penyokong Selangor. Hopkins, Rizal, Nazam Hizan, Azman, turning yang baik. Sekali lagi advantage. Azman kecewa. Cuba dipujuk oleh Muazzam Muhammad. Selangor tidak dapat menggunakan kesempatan yang ada dengan kelebihan seorang pemain ketika ini. Tempo permainan masih lagi sama. Kita lihat memang ini adalah satu favorite movement dari Azman, dummy yang dilakukan, tarik-menarik berlaku. Kedua pemain menarik baju satu sama lain. Kata putus dari Nick Ahmad tadi ialah meneruskan permainan. Hanya menjadi pemerhati sahaja di tepi padang ini. Dia tidak dibenarkan ke arah bangku simpanan. Mengenangkan nasibnya yang terpaksa menjadi pemerhati. Terlepas Nazar, Hopkins mengejar. Tackle lambat dari Jeff Hopkins. Membantah keputusan pengadil. Kad kuning. Untuk pemain antarabangsa bekas antarabangsa Wales ini. Bayangkanlah reputasinya yang begitu menarik, memikat pengurusan Selangor memilihnya. Kelab terakhir ialah Kelab Reading. Sebelum itu pernah beraksi untuk Fulham, Crystal Palace dan juga Bristol Rovers. Berapa kelab kerdil dan kecil di Britain. Nazam Hizan, Domia menolak. Advantage kepada Selangor. Nick Ahmad mengatakan Azharuddin memegang Christopher Kiomia. Apakah Aizal ataupun Mehmet? Menit ke-23. Hanya 5 pemain membuat benteng. Zainal dan Ashraf dalam kawasan bulatan. Tidak mahu sama-sama terbabit. Nazam Hizan melewati pintu gol. Itu ramai sekali spesialis, dead ball spesialis pasukan Selangor. Aizal Lamin, Mehmet Rakovic dan kini giliran Nazam Hizan pula. Lambung melewati palang. Saya percaya juga ratusan ribu penyokong-penyokong Pahang kini berdoa dan berharap agar pemain-pemain mereka mampu melakukan keajaiban. Walaupun Selangor yang begitu rancak sekali menyerang. Asmawi, Syarudin Rusdi. Tidak ada lagi perlawanan selepas ini.
Segala kederat yang dikumpulkan mahu mereka gunakan pada peranan akhir yang begitu penting kepada diri masing-masing. Kebalan barisan pertahanan kedua pasukan ini seharusnya mendapat pujian. Zolbak, Azizul meninggalkan Ashraf. Hamizan dibantu oleh Nizam Sahad. Azizul melakukan dummy. Bola yang bergolek perlahan memang sukar untuk sampai kepada Zolbak. Azman meluru pantas. Kurang menyelah Azman malam ini. Bola masih lagi belum keluar, tapi ada 2 biji bola di padang ketika ini. Megan Larsen dan Fuzaimi. Kedua-duanya tenang saja mengikut arus perlawanan. Satu kesilapan yang akan membawa padah cuba dielakkan. Azizul pada posisi offside, tapi kemanan dapat dikawal tadi oleh Jalaluddin. Amy Manuel Kofi Ampiah. Pertukaran pertama akan dilakukan oleh Pahang. Esvan Borsos bersiap sedia untuk masuk. Teka-teki sekarang ini timbul siapakah yang akan dikeluarkan. Kerana pada pandangan saya rata-rata pemain-pemain Pahang ketika ini bermain dengan baik. Corak permainan mereka tidak digemari, terutama dari penyokong-penyokong pihak lawan. Esvan Borsos, pemain yang berasal dari Hungary, masuk menggantikan Azizul Kamaluddin. Nama pemain yang diharap-harap boleh membantu Pahang membawa semula pulang Piala Malaysia. Tetapi apakah daya, Jürgen Larsen yang memikul tanggungjawab selaku jurulatih terpaksa membuat keputusan biarpun ianya drastik dan agak pahit untuk penyokong-penyokong Pahang. Tetapi siapa tahu, mungkin ini satu perkembangan yang baik untuk skuad mereka. Kita tunggu saja. Ada 17 minit lagi. Cari Larsen masih lagi berdiri bersendirian di belakang bangku pemain-pemain simpanan Selangor. Hatinya juga tidak sabar-sabar untuk menunggu panggilan dari Wicks. Bilakah boleh beliau sama-sama turut bertarung, sama-sama berjuang? Ada Nizam Sahad, Jalaluddin. Beliau mengatasi 2 pemain. Buat lambungan Zolbak agak jauh kepada Zul Hamizan. Asmawi Bakri naik ke atas, dapat ditampan oleh Kofi Ampiah. Sampai itu Zul Hamizan diberikan amaran sebentar tadi.
oleh Nik Ahmad. Jalaluddin. Di belakang sana masih ada pemain Pahang, yaitu Zulhamizan. Rendah saja hantaran. Borsos. Awal musim 3 tonggak Hungary menguatkan cabaran Pahang. Isban Borsos tidak offside. Zulbaks melepaskan saja. Jalaluddin terlepas juga. Begitu juga dengan Ahmad Syarwin Rosdi sebentar tadi. Offside kali ini. Penjaga garisan dari Negeri Terengganu yang pada mulanya dicemoh kerana mengatakan bahawa Borsos tidak offside di seberang padang tadi. Dan jelas kali ini sedikit saja mengatasi Zainal bin Hassan. Sambil itu Syahril Arsyad, impiannya sudah terlaksana kerana beliau akan dimasukkan. Saya percaya ada pertukaran di bahagian midfield. Mungkin Azab Hizan ataupun Rizal Hasan. Jomia sekali lagi mendapatkan sepakan percuma. Pemain nombor 7 dibawa keluar, dibawa masuk. Pemain nombor 18 dibawa keluar. Azab Hizan. Berakhir sudah khidmatnya pada peranan akhir ini. Sambil sebentar tadi kita melihat bagaimana Kiomia berjaya mendapatkan satu lagi sepakan percuma pada situasi yang cukup mendebarkan dan berbahaya untuk Pahang. Giliran Aizal Amin pula. Shot pertama dari Syahril Arsyad ialah dengan melakukan percubaan. Larsen dan Wick sudah membawa pemain yang punya tenaga yang baru. Borsos dan Syahril Arsyad. Dan memasukkan pemain berjasi Syahril Arsyad. Ini Syahril. Lepas yang cantik Kirit Azman ingin membalas budi Azman yang membolehkan Syahril menjadikan gol pertama di kandang. Satu terupas yang menarik tetapi cekap juga tindakan yang dilakukan oleh Muazzam. Syarudin. Ariel terus terbabit dalam setiap pergerakan Selangor. Maklum sajalah beliau mungkin mempunyai fresh idea, manakala rakan-rakan yang lain seakan-akan tak dapat berfungsi seperti biasa. Suhaimi naik ke atas. Jalaluddin. Siapa di tengah? Siapa di dalam kotak penalti? Rizal. Azman. Mustafa Kiomia tidak dapat memastikan bola masih dalam kawasan permainan. Kembali ke sekitar Nik Ahmad. Bendera sudah diangkat begitu lama oleh penjaga garisan seberang sana, Anwar Abu dari Negeri Melaka. Lawan 11, lebih daripada setengah jam
harus diberikan kepada Pahang. Mereka bermain seperti biasa. Tekanan seolah-olah dirasai oleh pasukan Selangor. Penal Coffee, back heel bersahaja. Solbaks, Borsos membuat terupas. Pergerakannya sedikit lembab. Kecederaan paha masih terasa. Borsos meninggalkan Jeff Hopkins. Terus belum mendapatkan sepakan penjuru. Jurgen Larsen sebenarnya tidak gemar beraksi di Stadium Shah Alam. Sebenarnya yang pertama untuk pasukan Pahang. Solbaks, Kopi Ampiah. Airannya, dia menanduk semula keluar, bukan ke dalam pintu gol. Peluang yang begitu baik sekali untuk Pahang. Azman offside. Peluang sama rata. Solbaks bagaikan satu percubaan, tetapi sebenarnya mencari rakan. Dan ini mungkin satu sudut yang lebih menarik untuk kita. Tandukan seakan-akan clearance sebentar tadi. Zulhamizan, Solbaks meminta ihsan pengadil. Advantage kepada Selangor. Offside lagi Azman. Dua kali berturut-turut Jurgen Larsen seakan-akan menjerit mahu meraihkan gol. Sebaliknya dia melepaskan kekecewaan. Borsos, Jalaluddin, tidak mahu melepaskan ribatan dengan kaki kiri. Walaupun peluang lebih baik sebentar tadi. Syahrir Arsyad meluru pantas. Asmawi membantu. Sambil itu Rusdi Suparman sedang melakukan warming up. Kopi Ampiah tidak puas hati dengan keputusan pengadil. Dia mengatakan bukan terkena lengan. Tonggak baru untuk pasukan Pahang. Terkena bahu. Fendi Rahman tetap dengan keputusannya. Ada 7 minit lagi. Aiman Durakovic pula mengambil giliran. Wajah keletihan, wajah gusar. Aiman Durakovic sedang bersiap sedia. Dan Muazzar sekali lagi membuktikan dia adalah antara penjaga gol terbaik negara. Begitu lama dibayangi oleh kehebatan Khairul Azman. Apabila Khairul berhijrah ke negeri lain, Muazzar mendapat peluang. Borsos, dan saya mahu meletakkan Muazzar selaku calon pemain terbaik peranan akhir ini. Ampiah naik lagi.
Lihat, memang agak tricky sedikit perbuatan dilakukan oleh Muhammad Durakovic. Aizal Amin juga beraksi pada peranan akhir Subhanallah tahun lalu merebut Piala Presiden. Agak gugup pada peranan akhir ini, walaupun kebiasaannya Aizal begitu berani sekali membuat overlapping. Agak sukar untuk Syarudin Rosdi. Hanya menyumbang 1 gol saja pada pertandingan Dangdut Piala Malaysia ketika seri 2 sama dengan Perak. Izban Borsos, lompatan terus ke arah pantai. Siapa yang mengejar untuk pasukan Selangor? Rizal Hassan. Suhaimi masih lagi tidak mahu meninggalkan Azman Adnan. Tarik-menarik berlaku, dibantu oleh Syarul Nizam Syahad. Terupas lagi dari kawasan bawah untuk Izban Borsos. Syarudin Selangor tidak mempamer permainan biasa. Mereka seakan-akan akur saja kerana Pahang yang mengawal permainan ini. Mereka bertukar-tukar hantaran. Lagi mencari Jalaluddin. Hadi meninggalkan pintu golnya. Apakah perancangan Steve Wick sekarang? Yagan Lasan menyiapkan semangat kepada anak-anak buahnya. Serangan Selangor tidak menjadi. Lawanan ini bagi saya begitu menghiburkan. Walaupun tempo permainan tidaklah sepantas yang kita harapkan. Antiomya terus dipersalahkan. Nampak gayanya buat kali yang ketiga berturut-turut Selangor terpaksa beraksi dalam perlawanan masa tambahan pada peringkat akhir ini. 95 menentang Pahang. Tahun lalu dengan Sabah diheret sehingga ke sepakan penalti. Dan sekarang pasukan yang dibarisi 10 pemain saja juga menggugat peluang mereka. Azizul Kamaluddin direhatkan, tetapi abangnya Azhar Kamaluddin akan masuk. Syarul Nizam, Syarudin Rosdi. Bijak tindakan yang dilakukan oleh Azharuddin. Satu hantaran cuba mencari Zolbaks dan juga Izban Borsos. Pemain-pemain seperti keletihan. Zolbaks sekali lagi menjadi general di bahagian tengah. Setapak demi setapak, sedikit demi sedikit Pahang naik ke atas.
Lambat dari Aizal Amin. Main nomor 6 untuk pasukan Pahang akan dibawa keluar. 15 sebenarnya. Ahmad Syarudin Rosdi. Dia sudah mengalami kekejangan otot. Dua pertukaran dari Jürgen Larsen. Aizal mengangkat kaki tinggi, menyekat kemarahan Jalaluddin Jaafar ataupun Syarul Nizam Shahab. Permainan akan tamat bila-bila masa. Tambahan masa secara sudden death boleh dimulakan bila-bila masa. Hanya menunggu saja tiupan whistle terakhir dari pengadil Nik Ahmad Yaakob. Syaril masukkannya juga. Dia dapat mengubah suasana. Azman terlepas pula. Kabrak dari Kofi Ampiah. Pemain simpanan Selangor yang lain di arah ombak warming up. Zainal naik ke atas. Mustafa Kiomia, kedua-duanya terjatuh. Tidak ada sepakan penalti. Nik Ahmad hampir dengan perbuatan yang berlaku di antara Azharuddin Aziz dan Christopher Kiomia. Jalaluddin Borsos bersendirian. Pemain-pemain Pahang mengharapkan permainan ini ditamatkan cepat mungkin. Nik Ahmad mengakhiri 90 menit asal tanpa jaringan. Untuk Pahang, untuk Selangor. Ini satu situasi yang baru untuk kedua-dua jelatih. Pemain-pemain Selangor yang kebiasaannya boleh menghasilkan jaringan pada waktu biasa, kali ini berdepan dengan satu senario baru untuk mereka. Tapi penyokong-penyokong Selangor Darul Ehsan tetap tidak mahu berganjak. Begitu juga boleh saya katakan tentang penyokong-penyokong dua pasukan berbeza. Zolbaks pernah membimbing Azman Adnan ketika sama-sama berjuang dalam bahagian 2. Akan membuat sepak bola. Tidak ada pemain gantian. Yang terbaru ialah Azizul Kamaluddin, Azhar Kamaluddin sebenarnya, menggantikan Ahmad Syarudin Rosdi. Dua striker kembar pilihan utama Jürgen Larsen, dan kedua-duanya sudah dikeluarkan. Siapa yang menjadikan gol, dialah yang menang. Aizal, Christopher Kiomia. Oh, itu dia tamat.
Inilah wira baru Selangor, Christopher Kiomya, yang menjaringkan gol keemasan, gol kemenangan. Kecewa lagi Pahang Darmakmo dan anak-anak buahnya. Pasukan mereka tidak dapat memadamkan pahit dan duga lama. Aizal Lamin yang terus menghantar bola dalam kotak penalti. Kofi Ampiah terlepas, Azharuddin terlepas, dan Christopher Kiomya tidak melepaskan peluang untuk menjadi wira baru dan Hil Piala Malaysia. Melonjak kegembiraan Steve Wicks. Impiannya untuk mencatat sejarah sudah berhasil, tidak offside. Tiga kali berturut-turut menyamai pencapaian lalu, menyamai juga pencapaian Kuala Lumpur. Dan inilah aksi dari Christopher Kiomya. Kalau ikut catatan saya, saudara, baru sahaja 47 saat mereka beraksi dalam masa tambahan. Dan terus ditamatkan oleh jaringan emas. Sentuhan emas kali ini dari Christopher Kiomya pula. Jadi tidak sia-sialah penghijrahannya kemari. Terus gembira Christopher Kiomya. Mari kita lihat pencapaiannya bersama Selangor musim ini. Debut pertamanya ialah pada 23 Ogos lalu. Tewas Selangor ketika itu di Brunei, Bandar Seri Begawan. Tetapi jaringan pertamanya dalam peranan Danhil Liga Perdana ialah ketika mengalahkan Kelantan 3-0. Dia menjaringkan gol yang kedua. Kemudian dia menjaringkan gol khusus sepakan penalti, mengalahkan juara baru Danhil Liga Perdana Sarawak 2-1 di Syarif Shah Alam. Hebatnya terus disegani dan ditakuti. Menjaringkan gol ketika menentang Kedah. 2 gol ketika menentang Kedah juga pada 15 November di Shah Alam, di Stadium Merdeka. Terlepas sepakan penalti, tetapi gol kedua dari Kiomya. Begitu juga ketika mengalahkan pasukan Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan. Jadi penyokong-penyokong Pahang sekali lagi kurang hampa. Danhil Piala Malaysia akan terus kekal di Lembah Kelang, akan terus dijulang oleh pasukan merah kuning. Situasi yang sama berlaku 95 menemukan Selangor dan Pahang. Tambahan masa yang berakhir dengan begitu pantas. Upacara penyampaian hadiah. Zolbak dipilih man of the match. Satu consolation untuk pasukan Pahang Darussalam. Tidak berjaya untuk membawa piala keagungan, tetapi Zolbak dipilih pemain paling cemerlang pada perlawanan akhir ini. Menerima hadiah dari di Paduka Baginda yang Tuan Agong. Kecewa Zolbak, dia membimbing Pahang sehingga layak ke peringkat akhir. Kofi Ampiah kecewa.
bagaimana sentuhan terakhir pemain Pahang sebelum dapat disempurnakan oleh Christopher Kiomia ialah dari kepalanya. Tetapi sebenarnya saudara, ujian harus diberikan kepada Pahang Darul Makmur. Jürgen Larsen tidak menaruh harapan yang tinggi kepada pasukan ini, tetapi layak ke peringkat akhir dan Danhill Piala Malaysia adalah satu pencapaian yang begitu membanggakan. Dan lebih menarik lagi, Pahang Darul Makmur tidak lagi diwakili oleh pemain-pemain yang pernah dianggap selebriti, tetapi diwakili oleh pemain-pemain muda yang mempunyai semangat yang tinggi. Muazzar kecewa, tetapi permainannya tetap cemerlang. Syarul Nizam Shahad, Zul Hamizan, hero final 1992. Tahun berturut-turut penyokong-penyokong Selangor berpesta di Stadium Shah Alam. Tahun lalu Ismail Ibrahim naik ke pentas menjulang Piala Keagungan Bola Sepak Negara. Kali ini pemain yang mencipta sejarah tersendiri, Mehmet Durakovic, menjadi pemain import pertama, menjadi kapten dalam pelanan akhir Danhill Piala Malaysia. Tahun lalu kecewa, sepakan penaltinya tidak mampu untuk membawa Selangor memenangi Piala Malaysia pada peringkat tambahan masa. Tetapi pemain yang berasal dari Yugoslavia ini pasti akan disebut-sebut, pasti akan terus dipuja. Selangor Darul Ehsan juga saudara seperti Pahang menampilkan begitu ramai sekali pemain-pemain muda yang boleh diketengahkan. Nazaf Hizan sudah menjulang banyak piala, Piala Emas Raja-Raja, Piala Agong, Piala FA tahun ini lengkap dengan Danhill Piala Malaysia. Dan ini pemain yang tidak perlu diperkenalkan, Zainal Abidin Hassan, terus mengutip medal Piala Malaysia. Ini adalah antara warna-warna Piala Malaysia saudara. Mubin Mokhtar tahun lalu bermain, Azli Syam Ibrahim 95, dan sebentar tadi Hadi Tahir, Datuk Aini Taib, pengurus dan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri, yang memastikan kejayaan kepada pasukannya. Saudara, mungkin dalam sedikit masa ini elok kita bersama dengan Jasni Syafi'i yang ingin menebur ramah Datuk Dr. Yusuf Ali. Bagaimana? Maaf saudara, ianya tidak dapat dilakukan. Kita kesimpulan masa sebenarnya, tapi mungkin ada juga. Jasni, silakan Jasni. Terima kasih Zainal. Bersama saya ketika ini ialah pengurus pasukan Pahang yang saya percaya walaupun pasukannya tewas, tetapi Pahang sudah memberikan satu persembahan yang begitu baik. Saya percaya Datuk. Apakah kemampuan pasukan Pahang masih bertahan walaupun terpaksa bermain dengan 10 orang?
Nah, pada hari ini Pahang sungguh tidak baik dari awal lagi kerana kita bermain 10 orang dan juga penonton ramai juga dari Selangor sampai 50,000 ya. Jadi walaupun bagaimanapun hari ini memang saya sangka 1 gol. Tapi hanya jangkaan saya 1 gol tu harus di masa 90 minit. Tetapi ini bila extra time ni imbas kembali pada tahun 2005 di mana kita pun kalah masa first minute. Jadi kenangan ini sungguh menyedihkan saya sebagai pengurus pasukan Pahang. Walaupun saya mengucapkan tahniah kepada anak-anak buah saya yang telah bermain begitu bersungguh-sungguh walaupun kita kurang seorang, dan saya rasa kalau nasib nyebelahi kita pun mungkin kita menang 10 minit. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Selangor yang walaupun pun dapat the touch of final dan hingga menjuarai piala tahun ini. Baik, terima kasih Datuk. Okay. Begitulah komen daripada pengurus pasukan Pahang, dan insyaAllah